Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Wan Nuraidah binti Wan Muhammad Zain, pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan perkhidmatan taska yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak MPC yang telah menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk berkongsi berkaitan dengan proses kerja ataupun prosedur bagi pendaftaran ataupun bagi perkhidmatan taska. Okey, untuk makluman tuan-puan, dalam menguruskan taska, perkhidmatan taska, Jabatan Kebajikan Masyarakat tertakluk kepada Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 ataupun dipanggil Akta 308, di mana tujuan akta ini adalah untuk pendaftaran, pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas taska. Ya. Di samping Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak, kita juga ada peraturan-peraturan taska di mana ianya menjadi rujukan kepada pegawai-pegawai kita di negeri dan daerah dalam melaksanakan perkhidmatan taska. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taska ni tuan-puan? Sebenarnya dalam Seksyen 2 Akta 308 Taman Asuhan Kanak-Kanak, taska ini mempunyai 4 kriteria yang perlu dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha. Jadi itulah yang dinamakan Taman Asuhan Kanak-Kanak. Ya. Pertamanya adalah premis yang mempunyai 4 orang atau lebih kanak-kanak. Kedua ialah lebih satu isi rumah diterima masuk di dalam sesuatu taska. Yang ketiga adalah kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Dan yang keempat adalah yang dijaga itu dibayar upah, ya, diberi upah. Jadi di sini 4 kriteria utama yang perlu dipenuhi oleh pengusaha taska. Dan itulah yang kita namakan Taman Asuhan Kanak-Kanak. Ya. Sekiranya pihak pengusaha taska menyediakan perkhidmatan jagaan melalui Taman Asuhan Kanak-Kanak ini tidak mengambil upah dan mempunyai kanak-kanak kurang daripada 4 orang, ianya tidak perlu berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan. Okey, dari segi asuhan, ya, ertinya apakah yang dimaksudkan dengan asuhan? Berdasarkan kepada Peraturan 3 Taman Asuhan Kanak-Kanak 2021 mengatakan bahawa asuhan ertinya menjaga, menyelia, mendidik kanak-kanak di taska, menyediakan dan memastikan bahawa makanan, rehat dan hiburan yang sesuai dan mencukupi bagi kanak-kanak di taska. Dan yang ketiga adalah memastikan bahawa kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak di taska. Itulah yang dimaksudkan di bawah Peraturan 3 Taman Asuhan Kanak-Kanak. Apa yang dikatakan asuhan, ya, di mana menjaga, mendidik, menyedia dan memastikan makanan rehat dan juga hiburan serta memastikan kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak di taska. Okey, seterusnya dari segi penubuhan taska, untuk makluman tuan-puan sekalian, dalam urusan penubuhan taska, tuan-puan yang ingin berhasrat untuk membuka taska perlu memastikan bahawa merujuk kepada pihak berkuasa tempatan dan garis panduan perancangan dan penubuhan tadika dan taska 2017 yang dikeluarkan oleh pihak KPKT, ya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di mana dalam konteks ini Jabatan Kebajikan Masyarakat mengeluarkan sijil pendaftaran dan juga mengawal selia taska. Ya. Tetapi sebelum kita nak mendaftarkan taska berkenaan, kita akan mendapatkan ulasan daripada 3 agensi teknikal utama, iaitu Jabatan Kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ya. Jadi bila kita mendapat komen ataupun ulasan daripada 3 agensi utama dan memenuhi seperti mana yang dikehendaki, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menguruskan proses pendaftaran taska berkenaan. Tetapi dari segi pemilihan lokasi, tuan-puan perlu merujuk kepada pihak berkuasa tempatan dan garis panduan perancangan dan penubuhan tadika dan taska 2017 yang dikeluarkan oleh pihak KPKT.
Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi taska berdaftar ya tuan-puan, di mana taman asuhan kanak-kanak berdaftar ertinya suatu taman asuhan kanak-kanak yang didaftarkan di bawah Seksyen 7. Di bawah Seksyen 6/1 mengatakan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu taman asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan di bawah peruntukan-peruntukan akta ini. Dan di bawah Seksyen 6/2 juga memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang melanggar subseksyen 1 adalah melakukan suatu kesalahan. Jadi di sini untuk makluman bakal-bakal pengusaha taska, perlu memastikan bahawa taska-taska yang hendak dibuka itu perlu didaftarkan ya di bawah Seksyen 7 Akta Taman Asuhan Kanak-kanak. Untuk dari segi kategori taska ya, dalam pendaftaran taska ni bakal-bakal pengusaha taska perlu menentukan mereka nak melaksanakan ataupun nak membuka taska dalam kategori yang mana. Ada 4 kategori yang telah yang telah disenaraikan ataupun yang terdapat di dalam Akta Taman Asuhan ataupun Akta 308 lah. Saya sebut Akta 308 ya. Di mana ada 4 kategori taska, iaitu pertama taska institusi. Dia menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam satu-satu masa, jagaan dalam satu-satu masa, dan ditubuhkan oleh pihak swasta ataupun badan bukan kerajaan. Manakala taska di tempat kerja pula menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam satu-satu masa dan ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan pekerja. Dan seterusnya ialah kategori taska komuniti, di mana taska komuniti ini menerima 10 orang atau lebih juga kanak-kanak dalam satu-satu masa dan menerima bantuan daripada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan ditubuhkan atas komuniti untuk manfaat kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bandar dan luar bandar. Dan akhir sekali adalah taska di rumah, di mana taska di rumah ini menerima kanak-kanak 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan dan dijalankan di kediaman sendiri. Jadi tuan-puan selaku bakal-bakal pengusaha taska yang berminat untuk menubuhkan taska perlu menentukan kategori mana antara 4 ni yang mana yang tuan-puan berminat. Jadi perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 5 Akta 308. Okey, seterusnya seperti mana saya sebutkan tadi, Seksyen 7 di dalam Akta 308 adalah fokus kepada pendaftaran, di mana Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat mempunyai kuasa untuk mendaftarkan taska ya, dan mempunyai budi bicara mutlak sama ada mendaftar ataupun enggan mendaftarkan taska ya. Sama juga di bawah Seksyen 11A yang mengatakan bahawa Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat termasuklah pengarah negeri mempunyai kuasa membuat pendaftaran taska ya. Jadi kalau di peringkat negeri, tuan-puan boleh pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, dan juga Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri juga akan memproses pendaftaran taska ini dengan dokumen-dokumen yang telah kita tetapkan lah. Jadi Seksyen 7 mengatakan bahawa kuasa Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat untuk mendaftarkan taska. Okey, tuan-puan, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya ya, permohonan untuk pendaftaran taska, di mana saya sebutkan tadi di bawah Seksyen 7 di mana Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat atas budi bicaranya untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan sesuatu taska ya, dan ada borang yang telah ditetapkan iaitu di bawah subseksyen 7/1 Akta 308, di mana borang-borang ini perlu diisi. Kalau taska itu adalah dalam kategori taska di rumah, pengusaha itu sendiri perlu mengisi borang A ini. Kalau taska di tempat kerja, pengusaha ataupun pengurus ataupun orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk mendaftarkan taska ini ya. Dan seterusnya bagi taska komuniti dan taska institusi, pengusaha ataupun orang yang diberi kuasa oleh pengusaha. Okey, dalam konteks ni bila saya sebut pengusaha, contohnya taska di tempat kerja, kadang-kadang taska ini dijalankan oleh majikan ataupun majikan telah outsourcekan taska ini kepada
pengusaha-pengusaha taska yang telah dikenal pasti. Jadi dalam konteks ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi kelonggaran di mana kalau pengusaha itu adalah majikan, mereka tidak berkesempatan untuk mengisi borang A. Jadi kuasa boleh diberikan kepada pengurus ataupun orang yang diberi kuasa oleh pengusaha. Jadi kalau taska di rumah, memang tidak ada orang lain lah yang boleh mendaftarkan kecuali pengusaha itu sendiri. Okay, seterusnya syarat pendaftaran ya. Pertama ialah mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun pendaftar pertubuhan ROS ya. Keduanya adalah memenuhi standard minimum Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan seterusnya adalah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agensi-agensi teknikal. Seperti mana saya sebut tadi, agensi teknikal kita ni ada 3 ya. Iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kesihatan, dan kalau di Sarawak ada satu lagi agensi yang terlibat iaitu Jabatan Tanah dan Survey Negeri Sarawak ya. Okey, dari segi standard minimum yang saya sebutkan tadi, ini secara ringkas sahaja iaitu berdaftar dengan SSM ataupun ROS ya. Sokongan agensi teknikal, nisbah pengasuh, kita akan tengok nisbah ruang lantai. Selepas ni saya akan bagi detail ya, apa yang dimaksudkan dengan nisbah pengasuh, apa yang dimaksudkan dengan nisbah ruang lantai ya. Kemudian kursus asuhan permata, rekod-rekod yang perlu ada, peralatan-peralatan ataupun perabot-perabot yang bersesuaian dengan kanak-kanak, jadual menu yang telah diluluskan oleh Jabatan Kesihatan, jadual aktiviti, pemasangan CCTV dan juga dari segi kebersihan dan keselamatan ya. Ini antara standard minimum yang telah ditetapkan yang perlu dipenuhi oleh bakal-bakal pengusaha taska ya. Okey, seterusnya kalau kita tengok dari segi jadual ketiga peraturan taska ya 2021 iaitu nisbah pengasuh, di mana nisbah pengasuh dan kanak-kanak ini berdasarkan peraturan-peraturan taska, kita ada had yang telah ditetapkan. Seperti mana kalau kanak-kanak daripada umur lahir sehingga 1 tahun, nisbah bagi kanak-kanak normal adalah 1:3, iaitu 1 pengasuh, 3 orang menjaga 3 orang kanak-kanak. Tapi kalau kanak-kanak itu adalah kanak-kanak daripada golongan orang kurang upaya, 2 pengasuh menjaga 3 orang kanak-kanak OKU. Bagi 1 tahun hingga 3 tahun, nisbah untuk kanak-kanak normal ialah seorang pengasuh untuk 5 orang kanak-kanak normal, dan bagi kanak-kanak orang kurang upaya 2 pengasuh untuk 5 orang kanak-kanak kurang upaya ya. Dan bila berusia 3 tahun ke atas hingga 3 hingga 4 tahun, 1 pengasuh untuk 10 orang kanak-kanak, tetapi bagi kanak-kanak orang kurang upaya, kanak-kanak kurang upaya, 3 pengasuh untuk 10 orang kanak-kanak kurang upaya. Dan ini adalah seperti mana kita tahu bahawa taska ini hanyalah untuk kanak-kanak yang berusia bawah 4 tahun sahaja yang tertakluk di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Dan di sini dalam konteks ini pengasuh merupakan warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, dan juga pengusaha atau pengurus atau penyelia hendaklah lulus kursus asas asuhan kanak-kanak, kita ringkaskan KAK, ataupun kursus asuhan permata yang diiktiraf oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Detailnya nanti saya akan maklumkan selepas ini. Okey, berdasarkan kepada peraturan 27 taska peraturan taska, keluasan minimum ruang lantai yang dikendaki yang diluluskan di mana bagi taska institusi, taska tempat kerja dan taska komuniti, nisbah ruang lantai adalah 1 kanak-kanak adalah sebanyak 3.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak Kalau 10 orang kanak-kanak, kena darablah 3.5 darab dengan 10 orang kanak-kanak. Dan ruang lantai ini tidak mengambil kira ruang bilik air dan juga ruang dapur. Ruang ini adalah yang dimaksudkan adalah ruang yang di mana aktiviti kanak-kanak itu, tempat aktiviti kanak-kanak itu dijalankan ruang makan, ruang tidur, ruang aktiviti Dan bagi taska di rumah pula, kanak-kanak, untuk seorang kanak-kanak
ialah perlu mempunyai ruang sebanyak 2.5 meter persegi. Ini ketetapan di bawah peraturan 27 peraturan Taska 2012 yang perlu dipenuhi oleh bakal-bakal pengusaha Taska. Okey, seterusnya dari segi jadual menu dan peralatan serta perabot di mana pengusaha-pengusaha Taska perlu menyedia dan mempamerkan jadual menu makanan yang seimbang dan jadual aktiviti harian mengikut peringkat umur kanak-kanak. Dan Taska mempunyai kemudahan peralatan dan perabot yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan kanak-kanak. Ini antara perkara yang pengusaha-pengusaha Taska perlu ambil berat di mana jadual menu perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Kesihatan dan jadual aktiviti adalah berdasarkan kepada informasi yang diperolehi dalam kursus asuhan kanak-kanak yang telah dihadiri oleh pengusaha ataupun pengasuh-pengasuh Taska. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan tengok, untuk menjadi pengusaha Taska wajib menghadiri kursus asuhan permata ataupun kursus asuhan kanak-kanak di mana di situlah mereka diajar apa aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dan bagaimana nak menyediakan menu dan juga aktiviti-aktiviti bagi kanak-kanak bawah 4 tahun. Okey, dari segi pelaksanaan pemasangan CCTV di Taman Asuhan Kanak-kanak berdaftar, ini telah menjadi satu kewajipan kepada semua pengusaha Taska dan berdasarkan punca kuasanya adalah Surat Perkeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 1 2015 mewajibkan semua pengusaha Taska memasang CCTV. Ini adalah berlaku arahan ini adalah ditetapkan selepas beberapa kejadian yang kita kenal pasti di Taska dan kita tidak dapat melihat bila siasatan dijalankan, kita tidak dapat melihat apa yang sebenarnya berlaku dalam Taska berkenaan. Jadi pemasangan CCTV ini adalah diwajibkan mulai tahun 2015. Okey, seterusnya tuan-puan, kita pergi kepada rekod-rekod dan juga kebersihan serta keselamatan yang perlu dipraktiskan di Taska, di mana pengusaha-pengusaha Taska perlu menyedia dan menyelenggara rekod-rekod di Taska rekod yang perlu ada ialah rekod kanak-kanak, rekod kaki tangan dan juga rekod pengurusan Taska. Dan dalam menjaga kebersihan dan keselamatan di dalam dan luar premis Taska dan apa-apa syarat yang diperlukan yang difikirkan patut dan sesuai oleh Ketua Pengarah ataupun Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri. Ini antara syarat-syarat yang kita tetapkan di mana menjaga kebersihan dan keselamatan itu sangat penting kerana kita menjaga kanak-kanak di bawah 4 tahun untuk sesebuah Taska. Jadi rekod-rekod tu perlu ada dan perlu diselenggara dengan sebaiknya oleh pengusaha Taska, penyelia dan juga pekerja-pekerja Taska yang berdaftar Okey, seterusnya, takrifan pengusaha ni. Siapa sebenarnya pengusaha ni? Siapa yang boleh mendaftar dan siapa sebenarnya yang boleh membuka Taska ini Okey, pertamanya individu kalau kita tengok mesti berumur 18 tahun ke atas. Telah lulus kursus asuhan permata. Okey, itu dari segi individu ini di rumah lah Kemudian dari segi pertubuhan perbadanan, sekurang-kurangnya salah seorang daripada pengarah ialah warga negara Malaysia. Semua pengarah berumur 18 tahun dan ke atas. Sekurang-kurangnya salah seorang daripada pengarah telah lulus kursus asuhan permata. Jadi dalam konteks ni, kalau satu-satu pertubuhan perbadanan dia ada warga negara Malaysia dan juga warga negara asing, tetapi dalam syarat kita untuk mendaftarkan sesebuah Taska, pengarahnya salah seorangnya sekurang-kurangnya seorang mesti warga negara Malaysia. Kemudian umur sememangnya mesti 18 tahun dan ke atas dan sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka telah lulus kursus asuhan permata di mana mereka kena menghadiri, kalau ada 3 orang pengarah, salah seorang tu perlu menghadiri kursus asuhan permata untuk melayakkan mereka membuka sesebuah Taska mendaftar sesebuah Taska. Okey, dari segi perkongsian kalau dari segi syarikat ataupun sesuatu badan swasta itu berkonsepkan perkongsian, jadi sekurang-kurangnya salah seorang daripada rakan kongsi ialah warga negara Malaysia
Semua rakan kongsi berumur 18 tahun dan ke atas, dan seterusnya sekurang-kurangnya salah seorang daripada rakan kongsi telah lulus kursus asuhan permata. Begitu juga dengan pertubuhan, ya. Jadi saya rasa untuk pertubuhan perbadanan, perkongsian dan pertubuhan sama sahaja, iaitu mesti salah seorangnya adalah warga negara Malaysia dan salah seorangnya mesti lulus kursus asuhan permata. Itu syarat yang kita tengoklah, ya. Dan perlu pastikanlah mesti ada warga negara Malaysia dalam organisasi berkenaan. Takrifan pengurus, ya. Dalam peraturan 3, peraturan Taska 2012, pengurus ini adalah sebagai orang yang diambil bekerja atau dilantik oleh pengusaha untuk menguruskan operasi Taska, ya, bagi Taska tempat kerja, Taska komuniti dan juga Taska institusi. Jadi kelayakannya adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas serta lulus kursus asuhan permata. Ini saya bagi contoh, ya, kalau Taska di tempat kerja awam, ya, untuk pejabat-pejabat awam, pejabat-pejabat kerajaan, ada yang majikan ataupun kementerian atau agensi dia tidak outsourcekan kepada pengusaha Taska yang swasta, ya. Dia meminta diuruskan oleh setiausaha bahagian di bahagian sumber manusia contohnya, ya. Jadi orang yang dilantik itu ataupun setiausaha bahagian pengurusan sumber manusia itu adalah individu yang kita panggilkan pengurus, dan mereka ini perlu menghadiri kursus KAP lah, kursus asuhan permata, untuk melayakkan Taska itu didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, itu contoh, ya. Okey, dari segi penyelia, siapa pula penyelia? Tadi dah pengurus, ni penyelia pula, ya. Sebab dalam pengusaha Taska ni, urusan Taska ni, dia ada banyak pengurus, dia ada pengusaha, dia ada pengurus, dia ada penyelia dan juga ada penjaga dia, pekerja-pekerja yang menjaga kanak-kanak tersebut. Okey, dari segi penyelia adalah seorang, berdasarkan pada peraturan 3 juga, seorang yang diambil bekerja atau dilantik oleh pengusaha untuk menyelia asuhan kanak-kanak oleh pengasuh kanak-kanak ataupun pengasuh kanak-kanak berdaftar, ya. Jadi kelayakan dia pun sama, mesti warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas serta lulus kursus asuhan permata. Jadi penyelia ini adalah penyelia yang akan membantu pengurus untuk menyelia aktiviti ataupun asuhan kanak-kanak, aktiviti asuhan kanak-kanak di taska-taska yang telah diletakkan di bawah agensi dan yang telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, itu tugas penyelia. Okey, pengasuh pula ni, pengasuh macam saya kata tadi, pengasuh ni kalau dalam bahasa mudahnya adalah penjaga lah, orang yang akan menjaga kanak-kanak di taska berkenaan. Jadi tadi dah ada 4 peringkat dia, pengusaha, pengurus, penyelia dan akhir sekali adalah pengasuh yang sangat penting, di mana berdasarkan kepada maklumat, peraturan 3, pengasuh kanak-kanak sebagai orang yang penjaga kanak-kanak yang disebut dalam perenggan 23-2-E Akta yang diambil bekerja atau dilantik oleh pengusaha di bawah peraturan 14-3 untuk memberikan asuhan bagi kanak-kanak di Taman Asuhan Kanak-kanak, tetapi belum menghadiri kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata dan juga belum berdaftar dengan ketua pengarah di bawah peraturan 16. Okey, dalam konteks ni, takrifan pengasuh ini adalah pengasuh yang umum yang tidak lagi menghadiri kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak dan juga dia belum berdaftar dengan ketua pengarah di bawah peraturan 16, ya. Jadi pengasuh yang kita nak adalah pengasuh yang berdaftar, iaitu apa yang kita katakan pengasuh yang berdaftar adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas, telah lulus peperiksaan kursus asuhan permata dan berdaftar sebagai pengasuh kanak-kanak yang berdaftar di bawah seksyen peraturan 16, ya. So dalam konteks ni, untuk makluman, bukan hanya pengusaha sahaja yang perlu mendaftarkan taman asuhan, pengasuh juga perlu mendaftarkan diri mereka sebagai pengasuh yang berdaftar di bawah peraturan 16, peraturan-peraturan Taska 2021. Ini saya harap tuan-puan dapat
mengambil maklum berkaitan dengan perkara ini, dan pendaftaran tu sangat penting kerana kenapa pendaftaran tu sangat penting? Kerana kita menguruskan kanak-kanak dan juga kita perlu memastikan keselamatan kanak-kanak tu terjamin semasa ibu bapa keluar bekerja. Okey tuan-puan, saya teruskan lagi berkaitan dengan proses pendaftaran taska untuk makluman kepada tuan-puan sekalian dari segi proses pendaftaran taska Jadi permohonan pendaftaran taska dibuat secara manual dengan hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah di mana lokasi taska itu beroperasi. Senarai PKMD ataupun pegawai kebajikan masyarakat ni boleh dirujuk di portal JKM iaitu www.jkm.gov.my. So di sini saya minta kerjasama daripada bakal-bakal pengusaha taska untuk makluman kepada semua. Pejabat kebajikan masyarakat daerah ada di setiap daerah dan kita masih lagi membuat permohonan pendaftaran taska secara manual, tapi walau bagaimanapun jabatan dalam proses untuk menggunakan teknologi bagi memudahkan pendaftaran taska. Tetapi buat masa ni tuan-puan perlu pergi ke pejabat-pejabat kebajikan masyarakat daerah untuk di mana taska itu beroperasi Bermakna kalau taska tu di kawasan Ampang, tuan-puan kena pergi kepada PKMD yang berhampiran lah, di Ulu Langat atau sebagainya lah, bukannya mengikut alamat di mana pengusaha tu tinggal dia kena ikut alamat di mana taska itu berada. So perlu hadir secara fizikal di pejabat-pejabat PKMD yang di mana lokasi taska itu berada. Okey, dari segi langkah-langkah untuk pengetahuan para peserta semua berkaitan dengan pendaftaran taska ni, seperti mana saya sebut tadi, perlu ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berhampiran ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri pun boleh. Selalunya Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri ni berada di ibu negeri, di Kuantan, di Kota Baru, di tempat ni. Tapi kalau di daerah, dia memang di daerah-daerah yang kecil lah, di daerah-daerah berdasarkan kepada satu-satu negeri berkenaan. Okay. Kemudian mengemukakan salinan pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS kepada JKM. Dan PKMD akan mengemukakan permohonan bertulis untuk sokongan agensi teknikal seperti mana saya sebut tadi, dalam menguruskan pendaftaran taska, JKM akan meminta pengusaha taska, bakal-bakal pengusaha ni untuk mendapatkan sokongan daripada 3 agensi teknikal tadi yang saya sebut tadi dan seterusnya mengemukakan borang permohonan lengkap kepada JKM bersama surat kelulusan agensi teknikal dan dokumen sokongan yang lain. Dan seterusnya, pegawai diberi kuasa yang dilantik di bawah Akta 308 ini akan melakukan pemeriksaan di premis taska dan menyediakan laporan dan proses kelulusan oleh pengarah kebajikan masyarakat negeri dan perakuan pendaftaran dikeluarkan. Sangat mudah urusan dia, tetapi yang mengambil masa ialah bila tuan-puan perlu mendapatkan ulasan daripada 3 agensi teknikal yang lain, iaitu Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pihak berkuasa tempatan. Sebab masing-masing tu ada syarat-syarat mereka yang tersendiri Jadi sangat kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengeluarkan surat dan tuan-puan perlu sendiri pergi ke agensi-agensi berkenaan untuk menghantar dokumen-dokumen dan membuat tindakan susulan untuk mendapatkan dokumen kembali, sama ada diluluskan atau disokong atau dan sebagainya lah. So bila kita mendapat daripada 3 agensi teknikal, kita akan memproses dan seterusnya memperakukan pendaftaran taska berkenaan dan kita akan mengeluarkan sijil pendaftaran. Dengan itu taska berkenaan telah beroperasi dengan sah lah berdasarkan kepada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Jadi pihak dari segi pendaftaran kita dah turunkan kuasa kepada pengarah negeri untuk membuat pendaftaran taska di negeri-negeri yang berkaitan lah. Di semua negeri lah di semua negeri di mana pegawai kebajikan masyarakat daerah hanya perlu menghantar segala dokumen kepada pengarah negeri. Kemudian akan diluluskan di peringkat
pengarah negeri dan sijil akan dikeluarkan. Permohonan pendaftaran yang lengkap akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja. Ini time frame yang kita berikan, di mana tuan-puan kena pastikan kita ada checklist kita. Jadi tuan-puan boleh pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah untuk mendapatkan checklist yang diperlukan. Kemudian kita akan memproses permohonan tersebut dalam tempoh 14 hari sekiranya lengkap. Ini pendaftaran yang lengkap, bermakna dokumen-dokumen yang disediakan itu adalah lengkap, dan insya-Allah dalam tempoh 14 hari kita akan menguruskan permohonan tersebut setelah tuan-puan mengemukakan ulasan ataupun dokumen daripada 3 agensi teknikal yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya dari segi bayaran fee pendaftaran dikenakan sebanyak RM50 bagi pengusaha untuk kategori taska di rumah dan RM250 bagi taska institusi, tempat kerja dan komuniti. Dan kelulusan sijil perakuan pendaftaran taska akan dikeluarkan oleh pengarah kebajikan masyarakat negeri yang berkenaan, dan sebarang pembetulan dalam tempoh 14 hari lah sekiranya ada tak lengkap dan sebagainya, tuan-puan kena menguruskan dalam tempoh 14 hari yang diberikan. Dan tempoh sah pendaftaran adalah 60 bulan ataupun 5 tahun. Dulu hanya 1 tahun, tetapi kita telah membuat pindaan kepada akta kita dan dalam tempoh 5 tahun. Jadi ianya sangat memberi masa kepada pengusaha-pengusaha taska, di mana tetapi dalam tempoh 5 tahun tu pegawai-pegawai yang diberi kuasa, yang kita sebut pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi dalam konteks taska ni pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat digelar ataupun dipanggil pegawai diberi kuasa di bawah Akta 308 akan membuat pemantauan dari masa ke semasa dalam tempoh 5 tahun tersebut. Dan 6 bulan sebelum tamat 5 tahun tu tuan-puan perlu mengisi borang untuk memperbaharui lesen ataupun sijil pendaftaran tersebut. Okey, saya teruskan lagi dari segi pematuhan terhadap SOP COVID-19 ni, seperti mana kita ketahui, ianya menjadi isu hangat bila negara kita telah mengalami penularan COVID-19 ni, dan ianya memberi kesan kepada pengoperasian taska. Jadi dalam masa penularan COVID-19 ni, pengoperasian taska dalam tempoh berubah-ubahlah berdasarkan kepada arahan Majlis Keselamatan Negara dari masa ke semasa, di mana pengoperasian taska dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara adalah mengikut SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara yang terkini pada 17 September 2021, dan hendaklah mematuhi panduan pencegahan penularan COVID-19 pasca Perintah Kawalan Pergerakan bagi Keselamatan Warga Taska yang disediakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Panduan ini boleh didapati di portal Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk rujukan. So dalam konteks ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mewujudkan SOP bagi pengoperasian taska. Pada peringkat awal semua taska ditutup, tetapi kita juga mengambil kira keperluan frontliners untuk meletakkan anak-anak mereka sewaktu mereka bertugas. Jadi perbincangan dibuat dari masa ke semasa dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan akhirnya kita bawa kepada Majlis Keselamatan Negara, dan Majlis Keselamatan Negara telah meluluskan pembukaan taska, tetapi fokus hanya kepada yang memberi jagaan kepada anak-anak frontliners. Dan sekarang ni berdasarkan yang terkini pada garis panduan 17 September, setiap taska perlu mematuhi panduan pencegahan dan penularan COVID-19 pasca Perintah Kawalan Pergerakan bagi keselamatan warga taska, terutamanya kanak-kanak yang sangat berisiko tinggi. Jadi kenapa antara salah satu sebab SOP perlu disediakanlah dan perlu dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha taska. Dan pemantauan untuk makluman tuan-puan, pemantauan dibuat pada setiap hari oleh pegawai-pegawai diberi kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap taska yang berdaftar dan taska yang kita tahu yang tidak berdaftar. Mana yang kita tahu kita akan pergi sebab apa yang penting adalah dari segi keselamatan kanak-kanak tersebut, di samping juga
warga kerja taska berkenaan. Okey, dari segi subsidi yuran pengasuhan seperti mana di awal tadi saya maklumkan bahawa industri taska ni sebenarnya salah satu daripada industri pengasuhan yang sedang berkembang maju di Malaysia kita. Tetapi dalam masa yang sama kerajaan sangat prihatin dengan menyediakan subsidi yuran pengasuhan kepada taska-taska ataupun kepada ibu bapa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, dalam memastikan golongan B40 mendapat manfaat untuk menghantar anak ke taska yang berdaftar, pemberian subsidi yuran pengasuhan telah diberikan, di mana diberikan sebanyak RM180 bagi setiap orang kanak-kanak yang hadir ke taska berdaftar dengan JKM bagi keluarga yang layak mengikut pendapatan di isi rumah, RM800 per kapita untuk di bandar dan RM500 per kapita di luar bandar. Selain daripada itu, subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak taska komuniti sebanyak RM180 sebulan untuk seorang kanak-kanak yang hadir ke taska komuniti berdaftar dengan JKM bagi keluarga yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah. Dan subsidi ini juga disediakan bagi kanak-kanak yang dihantar ke taska di tempat kerja bagi keluarga yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah. Walau bagaimanapun, peruntukan subsidi yuran pengasuhan ini disediakan oleh kementerian masing-masing lah. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan telah menyediakan RM180 bagi setiap orang kanak-kanak yang terdiri daripada golongan keluarga B40 ataupun berpendapatan bawah RM5,000. Jadi setiap anak yang dihantar akan mendapat subsidi RM180 sekiranya bayaran taska itu RM300. Jadi kerajaan dah bayar RM180. Jadi RM120 itu akan dibiayai oleh keluarga berkenaan. Itu yang kita maksudkan dengan subsidi, dan perlu mendaftar di taska masing-masing lah untuk dipertimbangkan bagi subsidi ini. Okey, seterusnya seperti mana saya sebut tadi, saya juga dalam ceramah saya pada kali ini, saya juga nak memperkenalkan berkaitan dengan kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata, di mana kalau tuan-puan nak membuka taska sekiranya tidak menghadiri kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata dan mesti lulus dan wajib lulus, jadi kemudian barulah taska itu boleh didaftarkan, boleh beroperasi dan didaftarkan. Di mana kalau berdasarkan kepada kursus asuhan permata ni, ataupun ringkasnya saya panggil selepas ini KAP, merupakan kursus yang diwajibkan ke atas pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh sebagaimana peruntukan taska Taska 20 peraturan Taska 2012 yang telah memperuntukkan bahawa sesiapa sahaja yang nak membuka taska perlu menghadiri kursus KAP ini, hadir dan lulus peperiksaan KAP. Okey, tempoh kursus adalah selama 144 jam atau kelas. 144 adalah menghadiri kelas, kemudian 40 jam menghadiri amali, dan kalau dikira dari segi hari adalah 29 hari atau lebih kurang 4 bulan bagi kursus yang dilaksanakan pada hujung minggu. Jadi peserta KAP seterusnya perlu menduduki peperiksaan KAP. Itu yang saya katakan, perlu hadir, menduduki peperiksaan dan wajib lulus, kena lulus. Sebab ini semua adalah berkaitan dengan keselamatan kanak-kanak di taska berkenaan. Bagi peserta yang hadir dan lulus KAP diberikan sijil atau pengakuan wajib dan lulus KAP dan didaftarkan sebagai pengasuh berdaftar. Seperti mana saya sebut tadi, pengasuh ada dua, berdaftar atau tidak berdaftar. Jadi bukan setakat taska sahaja berdaftar, pengasuh juga perlu berdaftar. Dan peraturan 53 dan 54 mengatakan bahawa perlu berdaftar sebagai pengasuh yang berdaftar setelah lulus peperiksaan KAP. Okey, bayaran kursus ini adalah sebanyak RM800 seorang dan RM100 bagi bayaran modul. Jadi setiap peserta
sama ada pengusaha ke, pengurus atau penyelia ataupun pengasuh, bila nak menghadiri kursus KAP perlu menyediakan peruntukan sebanyak RM900 800 untuk kursus berkenaan dan RM100 adalah untuk membayar modul yang disediakan sebagai rujukan apabila nak menduduki peperiksaan, dan dalam masa yang sama apabila dah bekerja perlu ada rujukan-rujukan lah sebagai buku rujukan Dan kursus ini dijalankan oleh agensi latihan yang diiktiraf oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So sehingga kini ada 50 buah agensi latihan yang diberi pengiktirafan oleh dan aktif lah di mana 50 ini telah didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan diluluskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menjalankan kursus KAP ini selama 29 hari ataupun 4 bulan bagi kursus yang dijalankan secara hujung minggu Dan bagi yang ingin mengikuti kursus ini selepas ini bila mendengar taklimat berkaitan atau ceramah berkaitan dengan taska, mungkin tuan-puan yang ada pada hari ini berminat untuk mengikuti kursus ini, bolehlah mendapatkan maklumat ini melalui portal Easy2Care di laman sesawang www.easy2care.jkm.gov.my untuk mendaftar dan untuk menghadiri kursus KAP ni. Okey, ini adalah dari segi peraturan bagi kelulusan KAP ni. Pertama, permohonan dibuat kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Ketua Pengarah boleh mengenakan syarat dan setelah syarat dan fee dibayar, Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat hendaklah meluluskan permohonan dan seterusnya mengeluarkan perakuan KAP, di mana sijil menghadiri kursus KAP ini akan dikeluarkan. Dan untuk makluman semua, dari segi bila menduduki peperiksaan KAP ini ada panel dia yang akan melihat, yang akan memeriksa kertas jawapan, dan ada panel yang akan meluluskan peperiksaan tersebut, dan ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Dan akhirnya bila memenuhi syarat-syarat ditetapkan, sijil akan dikeluarkan dan tuan-puan akan didaftarkan, perlu mendaftarkan sebagai pengasuh berdaftar yang boleh selepas ini bolehlah membuka taska yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Modul KAP ni ada banyak dan dia sebagai rujukan kepada semua pengusaha taska, pengasuh taska, penyelia taska dan juga pengurus taska modul dia adalah kurikulum permata negara Dalam tu ada peraturan dan advokasi, bidang pengasuhan bayi dan kanak-kanak permata, bidang pembelajaran untuk perkembangan kanak-kanak permata, kolaborasi ibu bapa dan komuniti. Okey, tajuk kursus dari Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba Penyelamat. Jadi yang hadir kursus KAP ni, dalam kursus KAP ni juga mereka juga diajar untuk dimaklumkan mengenai keperluan untuk mendapatkan 3 agensi teknikal bagi pendaftaran taska. Dan seterusnya ada tajuk etika dan profesionalism pendidik ataupun pengasuh. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran taska, macam mana nak takbir, macam mana nak uruskan sesebuah taska. Kemudian pemerhatian dan penafsiran kanak-kanak. Pengasuh ataupun sesiapa yang menghadiri kursus KAP ni, mereka akan diajar untuk melihat perkembangan kanak-kanak dan menilai, membuat penafsiran terhadap kanak-kanak tersebut. Dan seterusnya perancangan dan pelaksanaan aktiviti pengasuhan dan pembelajaran di taska. Okey, seterusnya ialah dari segi ini konten dia, ini adalah konten ataupun modul KAP yang telah dibangunkan kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan modul KAP. Jadi untuk makluman, dalam kursus asuhan permata ni, ianya merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk pengusaha, pengasuh, penyelia dan juga pengurus di taska. Okey, seterusnya saya masuk kepada tajuk pemantauan taska. Pemantauan taska ni sangat penting kerana salah satu daripada tugas Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah mengawal selia taska-taska yang berdaftar, di mana pegawai diberi kuasa yang telah diwartakan sebagai pegawai diberi kuasa perlu menjalankan pemantauan dan akan mengambil tindakan penguatkuasaan sekiranya pengusaha-pengusaha taska telah melanggar apa yang
apa yang terdapat dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Okey, di bawah Seksyen 14, kuasa Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat dan juga pegawai diberi kuasa di mana KPKM iaitu Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat dan pegawai diberi kuasa boleh dari masa ke semasa masuk dan memeriksa apa-apa premis yang digunakan bagi maksud Taman Asuhan Kanak-kanak untuk tujuan menjamin bahawa kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak atau pekerjanya memuaskan. Daftar, rekod, jadual aktiviti, menu, buku kira-kira diselenggara dengan sempurna. Alat yang cukup dan sesuai. Struktur kesihatan kebersihan diselenggarakan dan pengawasan yang cukup terhadap bahaya kebakaran dan apa-apa bahaya lain yang mungkin membahayakan nyawa ataupun kesihatan kanak-kanak. Jadi di sini bakal-bakal pengusaha taska atau pengusaha taska bila dia dah berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita di bawah Seksyen 14 ada kuasa untuk bila-bila masa sahaja membuat pemantauan terhadap sesuatu taska berkenaan. Sekiranya kita ada jadual, ada lawatan pemantauan secara berjadual, ada lawatan dibuat berdasarkan kepada aduan-aduan yang kita terima daripada publik ataupun daripada jiran dan sebagainya. Jadi kuasa di bawah Seksyen 14 membolehkan kita untuk memasuki premis berkenaan. Jadi kita sangat memerlukan kerjasama sebab di taska-taska ini juga ada berlaku kes-kes pengabaian ataupun penderaan dan sebagainya. Jadi di sinilah kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memasuki sesuatu premis untuk membuat pemeriksaan. Okey, dari segi tindakan penguatkuasaan di mana dalam Akta 308 ini telah digariskan bahawa tindakan-tindakan yang boleh dibuat kepada pengusaha-pengusaha taska yang telah melanggar arahan-arahan yang telah kita tetapkan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan. Contohnya arahan bertulis. Kita akan mengeluarkan arahan bertulis di bawah Seksyen 15 Akta 308 di mana arahan bertulis ni sangat ringan tetapi akan memberi kesan kepada pendaftaran taska sekiranya kesalahan itu sentiasa berulang. Contoh arahan bertulis ini ialah sekiranya kita semasa lawatan pemantauan dibuat oleh pegawai yang diberi kuasa ataupun oleh pengarah negeri ataupun oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat mendapati taska berkenaan tidak mempamerkan menu apa yang dimakan oleh kanak-kanak pada dalam satu minggu berkenaan. So kita akan membuat teguran secara bertulis, notis secara bertulis. Kemudian itu di peringkat arahan bertulis. Kemudian dari segi arahan penutupan sementara, sekiranya kita dapati dari segi kebersihan tidak mematuhi peraturan yang telah kita tetapkan dari segi menjaga kebersihan. Jadi Ketua Pengarah ada kuasa untuk membuat arahan penutupan sementara dan sekiranya berlaku juga kes-kes penderaan dan sebagainya, arahan tutup sementara perlu dibuat. Dan juga dari segi pembatalan pendaftaran, sekiranya kita mendapati taska berkenaan memang telah ada arahan bertulis dikeluarkan kepadanya, telah ada arahan penutupan sementara disebabkan sebab-sebab tertentu berdasarkan kepada peraturan yang kita tetapkan, so kita boleh membuat pembatalan pendaftaran. Macam saya kata tadi di bawah Seksyen 7 Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat ada kuasa untuk budi bicaranya untuk mendaftar ataupun menarik balik pendaftaran sesebuah taska itu. Seterusnya kita pergi kepada compound di bawah Seksyen 21A Akta 308 iaitu tidak melebihi separuh daripada hukuman maksimum iaitu RM10,000. Seksyen dakwa di bawah Seksyen 21 Akta 308 iaitu denda tidak melebihi daripada RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan ini bagi yang berdaftar. Ini taska ni sebenarnya dia dah berdaftar, tetapi dia berdaftar tidak bermakna dia boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukan. Jadi ini antara tindakan yang kita ambil. Ada 5 tindakan. Kemudian bagi taska yang tidak berdaftar, ada 3 tindakan yang akan diambil oleh pegawai yang diberi kuasa sebab dia memang tak berdaftar. 1 lap, kedua compound,
ketiga, dakwa. So kita akan mengambil tindakan berdasarkan kepada siasatan yang telah dibuat oleh pegawai yang diberi kuasa, dan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat akan meneliti cadangan-cadangan atau syur-syur yang diberikan oleh pegawai diberi kuasa dengan ulasan daripada pengarah negeri, dan kita akan melihat untuk mendakwa ataupun untuk compound ataupun untuk lak, Kalau dari segi untuk compound dan juga dakwa, kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Timbalan Pendakwa Raya, sebab ini semuanya melibatkan akta. Jadi inilah tindakan penguasaan. Untuk makluman tuan-puan semua, bagi yang berdaftar dan juga bagi yang tidak berdaftar, kadang-kadang macam saya kata tadi, ada dalam tempoh 5 tahun dia berdaftar. Jadi pegawai diberi kuasa akan datang memantau dari masa ke semasa, dan ada ketika sebelum mereka nak sebelum mereka diluluskan pendaftaran, semuanya cantiklah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi apabila kita membuat spot check, kita dapati bahawa ada pengusaha-pengusaha taska memandang remeh peraturan-peraturan yang sepatutnya mereka amalkan sehinggalah sepanjang pengoperasian taska berkenaan. Jadi inilah tindakan penguatkuasaan yang akan diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam konteks untuk memastikan pengusaha taska mematuhi akta dan juga peraturan di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Okey, seterusnya saya masuk sedikit berkaitan dengan sistem Easy to Care, di mana ini adalah untuk kegunaan pengasuh-pengasuh yang berdaftar, pengasuh-pengasuh yang telah lulus KAP dan perlu mendaftar. Okey, sistem Easy to Care ni adalah dibangunkan bagi tujuan membolehkan peserta mendaftar untuk menyertai kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak diadakan oleh agensi yang diiktiraf oleh JKM di seluruh negara. Jadi mana-mana orang di luar sana yang ingin memasuki industri pengasuhan perlu mengambil kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Jadi dia perlu mendaftar. Jadi untuk mendaftar perlulah pergi ke portal JKM dan melayari sistem Easy to Care secara menguruskan peperiksaan KAP dan juga sijil KAP ni akan dijana melalui sistem Easy to Care ni. Jadi ini merupakan pengkalan data bagi pengasuh berdaftar dan juga dikendalikan oleh urus setia KAP di bahagian kanak-kanak lah. Sistem ni pun diuruskan oleh bahagian kanak-kanak Dan sistem ini juga dipakai oleh 50 buah agensi latihan KAP, di mana sehingga kini ada 50 buah agensi latihan KAP. Kita ada 226 orang jurulatih dan fasilitator yang diiktiraf oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mana-mana agensi yang latihan yang telah diiktiraf oleh JKM boleh mendapatkan jurulatih dan juga fasilitator apabila nak mengadakan kursus KAP dalam sistem ini. Seterusnya dari segi data, National Child Development Research Centre NCDR ataupun Pusat Pendidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara. Untuk makluman, kita ada Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara untuk makluman semua, dan NCDRC ni adalah terletak di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan telah ditubuhkan hasil persetujuan Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 2006 Dan NCDRC ni diuruskan oleh UPSI sebagai pusat rujukan kebangsaan bagi menjalankan penyelidikan berkaitan perkembangan dan pembangunan kanak-kanak, penyelarasan isu-isu atau hal ehwal berkaitan kanak-kanak di Malaysia dalam berbagai aspek Dan NCDC juga bertanggungjawab mewujudkan pengkalan data kanak-kanak Malaysia dengan kerjasama pihak kerajaan, perundangan, keselamatan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dan buat masa ini data pengasuh dan kanak-kanak di taska berdaftar dengan JKM adalah dijana melalui sistem pusat data kanak-kanak kebangsaan. Jadi JKM dengan kerjasama UPSI ada mewujudkan pusat data kanak-kanak kebangsaan. So dalam NCDC ni ialah maklumat-maklumat berkaitan dengan kanak-kanak yang sedang mengikuti
penjagaan di taska-taska yang berdaftar. Dan data ni sangat pentinglah dalam menyokong setiap permohonan dan juga dalam menyokong program yang kita nak laksanakan. Contohnya seperti mana bantuan yang diberikan oleh kerajaan, sesiapa atau pengusaha taska yang memohon bantuan daripada kerajaan perlu perlu memastikan mereka berdaftar di bawah NCDC ni sebelum dipertimbangkan untuk kelulusan bantuan kerajaan. Jadi setakat itu sahaja taklimat ataupun ceramah berkaitan dengan perkhidmatan taska di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan saya sangat berharap ilmu yang kita kongsi pada hari ini dapat diguna pakai oleh para peserta dalam dalam proses untuk membuka taska ataupun mendaftarkan taska. So dalam konteks ini kita memerlukan sokongan 3 agensi teknikal yang utama sebelum JKM meluluskan pendaftaran taska. Jadi kita bekerjasama dengan 3 agensi teknikal ni untuk memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin semasa mereka berada di dalam jagaan pengasuh-pengasuh berdaftar di taska yang berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.